Khunsa muskil ni orang yang timbul persoalan, dia ni laki ke perempuan, tak tahu laki ke perempuan. Dia tak tahu laki ke perempuan hak tu. Dia khunsa muskil ni payah sikit, dia punya hukum dia susah sikit. Cuma dalam bab mandi dia kata apa, yang telah dewasa, hak balik dah lah, dewasa kat ini balik dah lah, dimandikan oleh kerabatnya sendiri dari kalangan lelaki atau perempuan. Jadi hak nak kena mandi khunsa muskil, dia kena kerabat dia. Kalau tak ada kerabat, siapa nak mandi? Kalau tidak ada kerabatnya yang khunsa muskil, boleh dimandi oleh orang lain, lelaki atau orang perempuan, boleh, mana-mana boleh. Laki pun boleh, perempuan pun boleh. Dia khunsa, dia ada dua alat. Tengok kitab ni sikit. Nah, kitab panduan mengurus jenazah. Tengok sikit lah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Mayat yang ditayamumkan, tuan-tuan. Mayat yang ditayamumkan, hak ni mayat yang kita tak boleh nak mandi, lepas tu kita tayamumkan terus lah. Tayamum terus. Pertama dia tak abang dari apa tu? Kerana ketiadaan air. Sebab air tak ada. Ketiadaan air kat sini sama ada tak ada tu pada hissi ataupun pada maknawi, tak kira. Tak ada pada hissi maksud dia pada zahir. Zahir dia ni air memang tak ada. Sungai kering, pikat parit kering. Jadi kering Melaka lah. Ni memang tak ada air tu. Ni orang panggil tak ada pada hissi lah. Bukan paip pun tak jalan. Pam nulis pam lah. Tak pam lah, tak ada air semua. Hak tu orang panggil tak ada pada hissi. Tak ada pada hissi, pada zahir. Secara luaran, cara mata kita tengok memang tak ada air tu. Tak ada. Tu. Ataupun tak ada air tu pada maknawi. Maknawi ni maksud dia air ada tapi dihukumkan tak ada. Tu orang panggil pada maknawi. Contoh macam mana? Ada air tapi bukan air mutlak. Tu kira tak ada juga. Ada air tapi nak guna habuan minum. Kalau bagi mandi mayat pakai habis ke tu air? Ada habuan diri dia nak minum, ataupun ada habuan diri dia dan juga tanggungan dia nak minum. Ni pun kira tak ada air. Tak ada air. Air tak banyak lah. Gitu. Jadi tak kira. Jadi bila tak ada air, dia macam dengan semayang lah. Kita nak wudu, tak ada air, kena tayamum. Mayat ni pun kalau air tak ada untuk mandikan dia, maka boleh kita tayamum. Boleh, tak ada masalah. Itu yang pertama. Kedua, kerana badan bagi mayat tu terlalu udur. Udur teruk lah. Bukan udur melawak ni. Terlalu udur. Misalnya macam mana? Seperti orang yang mati terbakar. Contoh dia orang hak mati terbakar dan sebagainya lah, lain-lain lagi lah, tak mestinya terbakar lah. Lah contoh lain lagi. Kalau dimandikan akan hancur daging badannya. Kalau kita mandi pakai hancur luruh-luruh habis lagi. Kalau jenis macam ni tayamum lah. Tayamum. Tapi kena tanya ni lah orang hak bidang tu lah. Orang bidang tu dia kata daging tera ni kalau mandi selalu biasa jadilah memang luruh habis. Kalau gitu kita tak payah mandi lah. Tayamum lah. Tayamum terus. Gitu. Habis. Ketiga yang kata hak nak kena tayamum ni mayat lelaki yang mati di tempat terpencil. Duk ulu lah.
dan tidak ada di situ melainkan kaum perempuan sahaja. Dia seorang lelaki. Nikah dah 4. Lepas tu dia cerai pula, nikah pula dengan lain pula. Tak ada lelaki lain. Jadi kesianlah kat perempuan-perempuan lain tu. Perempuan kat itu ada 20 orang, dia seorang lelaki. Kacau. Jangan. Bila nak nikah tu pening tu, nak nikah mana tu? Tak ada lelaki. Kena ada cara dia lah. Ada cara dia lah. Fikah ada cara lah. Jadi dia kata apa? Tak ada situ melainkan kaum perempuan sahaja. Perempuan tu pula dia kata dia buat kurungan yang bukan mahramnya. Bukan mahram dia. Mahram ni mahramah lah. Bukan mahramah dia. Bukan perempuan yang haram nikah dengan dia. Memang perempuan tu ajnabiyat, yang asing, sah nikah. Yang ada. Maka hak ni boleh taimum. Taimum. Dah tak ada orang lelaki nak mandi dah. Macam mana lelaki tak ada? Perempuan nak mandi tak boleh. Kecuali kalau ada, kita kata boleh buat kalau ada macam sungai ke, air duk berjalu ada juga dalam kitab fiqh tu lah. Kalau ada sungai air duk mengalir tu, kita buh atas kain tu, angkat filter kat sungai tu, bagi dia mengalir dah. Betul, angkat balik ni jangan buka, tak buka apalah baju-baju apa tu, angkat bagi mengalir air, bagi lalu. Boleh hak tu. Tapi kena tak ada pula sungai ke tu, nak buat mana lagi? Tunggu hujan pula, pergi jemak tengok hujan. Dah tak ada. Jadi dia kena taimum. Taimum dia. Habis. Lepas tu mayang mana perempuan semua ni. Dah tak ada lelaki, perempuan boleh mayang. Tapi kalau ada lelaki, kena lelaki lah. Perempuan tak boleh lah. Dia nanti kita mengaji bab semayang tu. Kalau tempat tu memang tak ada lelaki, dan budak lelaki pun tak ada. Kalau ada budak pun, budak tak mau. Perempuan kena semayang. Tu tempat pelik lah tu. Habis tu. Keempat, mayat perempuan. Tadi mayat lelaki. Yang ni pusing balik lah. Yang tidak ada di tempat matinya mayat perempuan tu melainkan kaum lelaki sahaja. Hak ada tu kaum lelaki sahaja, yang bukan mahramnya. Bukan mahram dia lah. Bukan mahram bagi perempuan tu. Laki ajnabi belakang. Hak sah nikah belakang. Kalau gitu, nak urus guna ni mayat perempuan ni, takkan nak buka mandi gitu. Tak, tayamum. Tayamum. Kalau ada sungai boleh letak kat sungai macam tadi lah. Bagi tenggelam sikit, betul angkat balik. Dia kena buh atas kain lah. Buh kain tu pegang kain tu, orang sikit orang menjuru kan. Belah-belah tepi dekat pegang tu, pergi letak kat air tu, celup sikit. Pun boleh juga gitu. Lebih payah lah. Ni satu cara dia, tayamum. Habis. Orang yang boleh memandikan mayat. Siapa yang boleh memandikan mayat? Dia kata mayat lelaki dimandi oleh orang lelaki. Dan lebih afdal ni, yang lebih banyak pahala dia, kerabatnya yang dekat. Kerabat dia hak dekat lah. Anak dia ke, kalau ada, bagi anak dia yang mandikan. Kerabat dia, kerabat hak dekat. Tu hak afdal. Demikian juga macam tu juga mayat perempuan dimandikan oleh orang perempuan. Ni kita cerita dulu ni. Dan lebih afdal kerabatnya yang dekat. Hak afdal kali kerabat dia yang dekat lah. Anak perempuan dia ke, cucu dia pun boleh. Dalam pada itu suami boleh memandikan isteri. Walaupun macam tu, suami boleh memandikan isteri. Tengok sikit nota kaki nombor 1 tu. Menurut sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah memberitahu kepada isterinya, Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahawa kalau ia Aisyah tu wafat lebih dahulu. Ni Nabi buat fardu takdir, andaian saja. Kalau macam kita nak ngaji tauhid lah, kalau Tuhan tak ada, andai fardu takdir lah, bukan sungguh. Macam itulah Nabi pun buat andaian. Kalau ia Aisyah wafat lebih dahulu, maka baginda sendiri akan memandikan mayatnya. Nabi sendiri akan memandikan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga telah berwasiat supaya isterinya memandikan mayatnya. Ni ambil dalam kitab mana? Al-Muhadzab.
Jilid 1 muka surat 134. Ni fiqh mazhab Syafi'i, Majmu' syarah bagi Muhazzab. Kitab Majmu'. Secara amalan pula Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah memandikan mayat isterinya Siti Fatimah. Ni anak Nabi radhiyallahu anha. Jadi Sayyidina Ali bersama anak dia yang memandikan Siti Fatimah. Siti Fatimah ni lepas berapa bulan lepas daripada Nabi wafat, dia pun tak lama wafat lah. Ni Siti Fatimah, perempuan yang paling afdal. Tak ada perempuan lain yang boleh lawan dengan dia. Tak ada. Dia paling afdal. Nombor 2 baru mak dia Sayyidatina Khadijah. Nombor 1 dia paling afdal. Kalau kedudukan orang perempuan lah, Siti Fatimah. Sebab apa? Sebab ada darah Nabi ke dia. Lepas tu ada lagi lah sebab yang lain, tapi dia yang paling afdal. Kayak tu. Lepas tu tengok balik naik atas, khunsa muskil. Bukan. Tentang langkau tadi. Tentang mayat kanak-kanak. Kan, langkau lagi tu. Dan isteri boleh memandikan suaminya. Macam mana suami boleh memandikan isteri, isteri boleh memandikan suami. Harus hukum dia. Tentang mayat kanak-kanak yang masih kecil. Mayat kanak-kanak yang masih kecil, budak kecil lagi lah, sama ada kanak-kanak lelaki atau kanak-kanak perempuan. Tu takmim pada kata kanak-kanak, nak mengumumkan lagi. Maka ia, kanak-kanak tu boleh dimandikan oleh orang lelaki atau orang perempuan, boleh, tak ada masalah apa. Orang lelaki, orang perempuan, asal mukallaf boleh, tak ada masalah apa. Jin pun boleh, kalau suruh jin pun tak ada masalah apa. Jin pun mukallaf juga. Jadi kita bagi talah itu hukum bab mandi kan. Dia jenis mukallaf. Jin boleh mandi, manusia boleh mandi, orang kafir boleh mandi. Orang kafir nak mandi boleh, tak ada masalah apa. Ada orang Islam seorang untuk tengok. Ni kawan baik dia kawan dengan orang kafir. Kawan baik. Betul, kawan baik dia ni nak tolong mandilah. Penghormatan yang terakhir. Jadi kita bahagian tunggu tengok dia mandi kena kata cukup jadi. Sebab orang kafir pun jenis mukallaf. Okay. Khunsa muskil, dia kata khunsa muskil. Apa khunsa muskil? Orang yang bersifat lelaki bukan, perempuan pun bukan. Laki bukan, perempuan bukan. Tu khunsa muskil. Maksud dia khunsa muskil ni orang yang timbul persoalan. Dia ni laki ke perempuan, tak tahu laki ke perempuan. Dia tak tahu laki ke perempuan. Tu dia khunsa muskil ni payah sikit. Dia punya hukum dia susah sikit. Cuma dalam bab mandi dia kata apa? Yang telah dewasa, balik dah lah, dewasa kat ini balik dah lah, dimandikan oleh kerabatnya sendiri dari kalangan lelaki atau perempuan. Jadi nak kena mandi khunsa muskil, dia kena kerabat dia. Kalau tak ada kerabat, siapa nak mandi? Kalau tidak ada kerabatnya yang khunsa muskil, boleh dimandi oleh orang lain, lelaki atau orang perempuan. Boleh, mana-mana boleh. Laki pun boleh, perempuan pun boleh. Dia khunsa, dia ada 2 alat. Alat laki pun ada kat dia, alat perempuan ada dia. Kalau alat dia ni kuat belah laki je, belah perempuan tak hidup, dia khunsa yang lelaki lah. Orang panggil khunsa wadih, nyata lelaki. Kalau alat dia ni kuat belah perempuan saja, hak laki tu dia tak hidup, maka hak ni orang panggil khunsa wadih, nyata dia ni perempuan. Nak buat macam nak tahu hak ni, tak ada pergi jentik lah. Ni dia kena kena khunsa tu sendiri habaq lah. Dia tahu lah. Dia tahu lah. Kita tak ada test lah. Dia tahu. Sebelum dia mati itulah. Kalau dia memang tak boleh, dia tak boleh nak bajet lah. Dua-dua hidup. Kalau dia tengok laki berkenan, tengok perempuan berkenan. Kalau jenis macam ni, dia muskil. Kalau berkenan kat perempuan, tahu dah kata dia laki. Sebab hak berkenan kat orang perempuan ni laki. Kalau berkenan dekat orang laki, tahu dah kata dia perempuan. Ni dia berkenan dua-dua. Ni kacau. Muskil ni, muskil. Habis. Tapi kalau dia nyata belah mana-mana, dia tetap hukum sama dengan orang besar.
Kalau dia nyata belah laki, dia hukum macam laki. Nah laki. Kalau nyata kata dia perempuan, walaupun dia ada 2 alat, tapi dia kuat belah perempuan je. Belah laki dia tak ni tak hidup lah. Maka dia perempuan, hukum dia sama dengan orang perempuan. Macam tu. Ni masalah tak tahu. Muskil ni tak tahu terus. Laki pun tak tahu, perempuan pun tak tahu. Ni payah ni. Maka hak ni boleh lah. Laki boleh kalau ikut hak mula dia kerabat lah. Kalau tak ada kerabat, baru bagi orang laki ataupun orang perempuan. Demikian macam itulah kesimpulan huraian alim ulama. Alim ulama dalam mazhab Syafi'i lah. Kena takdir begitu lah. Alim ulama kat sini, alim ulama ataupun orang panggil fuqaha Syafi'iyah. Ulama dalam mazhab Syafi'i rahimahullah mengenai hukum mandi mayat. Macam itulah. Dia ambil dalam dia buat nota kaki Nihayatul Muhtaj. Nihayah. Nihayatul Muhtaj dia ambil dalam tu. Nihayatul Muhtaj Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Tanwirul Qulub Syekh Amin Qurdi ni. Sabilul Muhtadin ni Syekh Arsyad Al-Banjari. Matla'ul Badrain Syekh Wan Ismail kalau tak silap. Dan Al-Muhadzab lah. Habis. Lepas tu dia kata mengapankan mayat, wallahu alam.